Saya Mishigimana Joni dari sekolah SK Nganjuk. Saya murid 6. Buku cerita yang saya pilih ialah Ntimo dan Kejuang. Nama penulis buku ini adalah Isabella Jali. Suatu ketika dahulu ada dua adik-beradik yang bernama Ntimo dan Kejuang. Mereka tinggal di rumah panjang. Sejak ibu bapa mereka meninggal dunia, mereka belajar hidup berdikari. Ntimo dan kakaknya Kejuang mewarisi harta seperti tanah, tembikar dan gong. Ayah mereka telah berpesan kepada Kejuang, usahakan tanah itu bersama-sama adikmu. Jangan jual tembikar dan gong peninggalan nenek moyang kamu itu. Jaga adik kamu baik-baik. Sebagai anak sulung, Kejuang berasa dirinya patut memiliki sebagian besar harta pusaka itu. Ayah telah meninggalkan 3 ekar tanah, 10 biji tembikar dan 6 biji gong. Aku diamanahkan untuk membahagikan semua harta pusaka itu. Oleh sebab aku anak sulung, engkau mesti menerima keputusanku, kata Kejuang. Ya, saya ikut saja keputusan kakak, kata Ntimo. Tanpa berlengah lagi, Kejuang terus membahagikan harta pusaka itu. 2 ekar tanah itu milik aku, 1 ekar lagi milik kamu. Aku berhak mendapat tanah yang lebih luas kerana aku anak sulung. Biar semua tembikar dan gong ini biar aku yang menjaganya, kata Kejuang. Ntimo menurut saja keputusan Kejuang tanpa menaruh rasa curiga. Kejuang bukan saja mengambil tanah yang lebih luas, malah ingin menjual tembikar dan gong pusaka itu. Pada suatu petang, sebaik saja Ntimo pergi ke sawah, Kejuang ke pekan. Dia menjual semua tembikar dan gong pusaka itu kepada pedagang. Sebaik saja tiba di rumah, Kejuang terus menyembunyikan duit yang diperolehnya. Apabila Ntimo pulang dari sawah, dia terkejut apabila mendapati tembikar dan gong sudah hilang. Dia harus mendapatkan Kejuang. Kakak, semua tembikar dan gong sudah hilang, sudah tiada. Pusaka itu sudah tiada, kata Ntimo. Jangan risau, aku telah pindahkan semuanya ke pondok di kebun kita. Lebih selamat di sana, kata Kejuang. Ntimo lega setelah mendengar kata-kata Kejuang. Dia benar-benar mempercayai Kejuang. Apabila musim menanam padi bermula, Ntimo dan Kejuang mengusahakan tanah masing-masing. Walaupun tanahnya luas, Kejuang menanam padi sahaja. Ntimo pula mengusahakan tanahnya dengan menanam padi dan pelbagai jenis sayur. Akhirnya, padi yang mereka tanam mula menguning. Ntimo pasti cemburu kerana padiku lebih banyak daripadanya, fikir Kejuang. Tanpa berlengah lagi, Kejuang pergi menemui Ntimo. Ntimo, banyakkah hasil padimu? Tanya Kejuang. Syukurlah, padi dan sayuran yang saya tanam semuanya membuahkan hasil, jawab Ntimo. Tetapi padi kamu tidak sebanyak padi aku. Hasil tanianku tentu berlipat kali ganda, kata Kejuang dengan sombong. Ntimo hanya mendiamkan diri. Tak lama kemudian, musim menuai padi pun tiba. Ntimo
dan kejuang bekerja keras menuai padi mereka. Kejuang sudah mulai mengira keuntungan yang diperolehnya nanti. Setelah beberapa hari, akhirnya Entimo selesai menuai padi dan mengutip sayur-sayurannya. Dia menjual hasil itu di pasar. Manakala Kejuang masih lagi menuai padinya, ketika hendak pulang, Entimo singgah di sawah Kejuang. Boleh saya tolong kakak tuai padi? Tanya Entimo. Tak mengapa, aku boleh buat sendiri, balas Kejuang yang bimbang hasil padinya itu. Keesokan harinya, Kejuang bergegas pergi ke sawah. Dia sudah tidak sabar untuk menjual hasil padinya. Sebaik saja tiba, Kejuang terkejut apabila melihat semua padinya habis dimakan kerau. Kejuang menangis teresak-esak. Kejuang pulang ke rumah dengan hampa. Entimo berasa hairan melihat kakaknya. "Mengapakah kakak nampak sedih?" tanya Entimo. "Padi aku habis dimakan kera," jawab Kejuang sambil menangis. "Sabarlah kak, kalau kakak perlukan duit, guna sajalah duit jualan padi dan sayur saya," kata Entimo. Kejuang terharu dengan sikap adiknya itu. Dia meminta maaf dan menceritakan segala-galanya. "Tidak apalah kakak, mulai sekarang kita sama-sama usahakan tanah pusaka itu," kata Entimo. Sekian, terima kasih.